Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. So, selamat petang. Bertemu lagi dalam sesi kopi panas untuk live setiap petang. 5:30 petang tepat, insyaAllah. So, kita bersiaran secara langsung di Instagram Richworks Official dan juga di Facebook Richworks. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya juga seorang Chartered Accountant, MIA member. So, kopi panas, yes. Terima kasih Tuan Aiman Syafiq. So, petang macam biasa, 5:30. So, hari ini adalah hari Selasa, 11 Februari 2020. Kita dah bersiaran masuk ke bulan Februari. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, first of all, nak bagi tahu anda adalah, adakah anda semua rasa semangat? Adakah anda sekarang ni rasa macam teruja untuk buat sesuatu yang berbeza untuk tahun 2020 ni? Siapa ada rasa semangat tu? Kalau ada siapa ada rasa semangat tu, angkat tangan, tulis situ. Semangat gila. Semangat 2020. Tulis situ. 2020 best. Tulis apa-apa saja. So, kita nak tahu semangat anda macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok, saya terus semangat. Yang kedua adalah, bagi tahu saya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan kalau dua-dua jelas ni, saya nak cakap apa tahu? Saya nak anda, tuan-tuan dan puan-puan, tulis situ. Jelas dan semangat. Kita nak anda sangat semangat ni. Semangat gila 2020. Jangan malas. Cakap orang sebelah, jangan malas. Apa khabar Tuan Alif Nasir? Apa khabar Puan Ika Afikah? Daily tengok 2 live Sifu Accounting. Terima kasih. Tengoklah. Pagi tengok sesi bangun. Petang tengok sesi kopi panas. Cuma hari ni saya punya kopi tak siap lagi. Okey, tuan-tuan dan puan. Suara, visual jelas dan semangat. Yes, jelas dan semangat. Saya nak beritahu satu benda. Hari ni adalah hari yang sangat agak menarik. Sebab hari ni adalah 11 Februari. Kenapa menarik? Sebab 11 Februari ni kita consider macam something yang lagi bagus lah daripada semalam sepatutnya. Itu je konsep je. Saja je nak bagi tahu point supaya orang tu tunggu-tunggu. Actually sama je tuan-tuan dan puan-puan. Setiap hari kena sangat bersemangat. Buat sesuatu yang lebih power daripada hari sebelum ni. Buat sesuatu yang lebih cemerlang daripada yang sebelum ni. So seriously, jangan patah semangat. Dan hari ni kita nak sambung balik topik semalam. So sebelum saya sambung topik semalam, saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, tolong saya belanja love dengan like. Belanja love dengan like selaju-laju. Belanja love like. Kalau di Facebook dia boleh belanja love like. Atau belanja haha tu. Kalau di Instagram boleh belanja love yang color-color ni. Belanja banyak-banyak. Itu semangat dia. Kita nak tahu anda betul-betul semangat. Anda betul-betul nak hadapi hari-hari yang akan datang dengan lebih jelas. Dan untuk petang ni saya akan sambung balik apa yang kita buat semalam. Sebab orang berjaya adalah mereka habiskan sesuatu sampai habis. Mereka teruskan sesuatu sampai habis. Dan semalam kita dah share tentang 5 poin yang paling penting semalam. 5 poin tentang 10 kepercayaan mengarut. Kepercayaan karut tentang duit. So semalam kita ada 5 poin. So hari ni kita nak sambung lagi 5 kepercayaan mengarut, kepercayaan karut tentang duit. Sebab saya akan cerita pasal duit je bulan ni kalau boleh. Sehabis banyak saya try untuk share pasal duit. Dan mungkin sesekali saya share lah pasal costing duit, saya share lah pasal tax, saya share pasal HR. So ini kepakaran saya. Tapi saya lebih kepada pasal duit. Okay, so sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tanya anda juga, siapa first time tengok saya live? Siapa first time? Tulis situ, first time tengok saya live. Mungkin anda tak kenal saya lagi dan saya kena kenalkan diri sikit. Siapa first time tengok saya live? I am Adam Eddie. Wow, susah betul dia tulis nama dia dekat ni. Putus-putus audio dari Brunei. So saya nak tanya, ada orang cakap suara saya jelas, ada orang cakap suara tak jelas. So yang putus-putus tu takut anda punya line yang sebenarnya tak jelas. Kami dekat sini insya-Allah okey. Kali keempat. Wow, terima kasih Tuan Faiz Sepet. Dia boleh kira. Sampai sepet-sepet mata dia mira berapa kali dia dah live. Terima kasih. Punchline ada Okey, saya adalah Vice President Richworks International. Dan kepakaran saya adalah lebih kepada bahagian finance. Itu adalah diri saya. Nama saya Nasrul Hadi. Saya juga tuan-tuan dan puan-puan adalah pekerja Richworks yang sudah bertugas sejak 10 tahun yang lalu. Ini tahun saya yang ke-10 sama dengan Richworks, 10 tahun. So, saya dah penuh habiskan 9 tahun full. Saya masuk Richworks tahun 2011. Secara exactnya 3 hari bulan 1.
2011. Sorry. 3 hari bulan 1 2011 saya dah join Richworks. First time hari Isnin 3 bulan 1 2011. Anda tengok kalender. So tahun ni tahun saya yang ke-10 bersama dengan Richworks. Richworks dah 12 tahun, saya baru join Richworks 10 tahun, baru 10 tahun. So alhamdulillah saya punya kepakaran adalah tuan-tuan dan puan-puan. Saya punya kepakaran adalah saya pakar tentang pengurusan duit bisnes. Urus duit, saya sangat pakar urus duit bisnes. Kepakaran saya juga adalah tentang costing dan pricing bisnes. Dan kepakaran saya yang saya sangat-sangat suka adalah saya sangat suka tentang cukai. Saya sangat-sangat saya sangat-sangat suka tentang cukai. Cukai melibatkan business small medium enterprise, SME. Itu saya sangat-sangat suka. So itulah kepakaran saya tuan-tuan dan puan-puan. Bagi mereka yang tak tahu. Dan saya ni adalah salah seorang practitioner. Maksud practitioner ni apa? Saya seorang accountant. Dan saya juga tuan-tuan dan puan-puan adalah ada kepakaran untuk mengajar. Ada kepakaran untuk mengajar topik ni. That's why saya betul-betul boleh buat benda ni. Dan saya memang saya expert lah. So bagi anda yang belum pernah belajar dengan Richworks, atau lebih spesifik lagi, mungkin dah pernah pergi kelas Dr. Azizan dan Dr. Azizan, mungkin anda boleh try. Kalau nak hadir sesi saya pun ada sesi juga. Kalau tak nak try, just tengok saja apa yang saya share dekat sini. Mungkin tergerak hati nak jumpa saya. Saya just nak share pasal saya, so that you all akan rasa jelas kenapa saya ada ditauliahkan oleh Dr. Azizan untuk saya ajar tentang topik cash ni, tentang topik duit. Tahu tak duit? Siapa suka duit? Angkat tangan saya. Soalan paling senang. Masih ada energi atau dah lemau ni? Cik komen sikit. Itu komen tim saya. Siapa suka duit? Tulis situ suka duit. Sambil saya tolong settlekan satu benda kejap. Kata line tak okey ni. Kejap. Okey. Saya harap line ni okey sikit. Okey. Okey, siapa suka duit? Tuan-tuan dan puan-puan. Suka duit, tulis situ. Bila sesi tu tuan, NR Fazlina, anda boleh tinggal nombor telefon atau PM, DM tim kami. Tinggal nombor telefon. Biar tim kami yang bercakap. Okey, dia macam ni Saya memang ada sesi saya. Saya ajar tentang pengurusan duit. Saya ajar tentang cash flow. Saya ajar tentang costing. Saya ajar tentang taxation. Saya ajar tentang banyak topik. Kalau anda pernah dengar program EFP, yang dulu dirun oleh Tuan Haji Jeris, co-founder Richworks, sekarang saya run 9 topik EFP. So ni kalau anda pernah tengok buku ni lah, mungkin lah ada yang pernah tengok. Ni, siapa pernah tengok buku ni? Ni buku EFP. Nampak hamster ni? Hamster kesayangan ramai orang ni. Ramai orang pernah ada belajar tentang EFP ni. Mungkin. So apa saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan adalah readykan pen dengan kertas, sebab saya nak share something sambungan daripada semalam. So siapa yang tengok semalam, sesi semalam, 5, saya ada 10. Okay, saya ada 10 kepercayaan karut tentang duit yang saya share semalam. So hari ni saya akan sambung. Semalam saya share 5, total ada 10. Semalam siri 1. So hari ni adalah siri 2. Kalau anda di Instagram, anda tak boleh tengok siri 1 tu, anda boleh tengok dekat Facebook Richworks. Kita ada Facebook Richworks. So dekat Facebook Richworks kita ada share sesi 1 semalam. Okay. Abah Auto Garage, anda boleh tengok di Facebook Richworks untuk siri 1. Okay. Itu dia masalah. Tu masalahnya bila kita buat live, kita kena bersin. Itu benda paling menakutkan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya okey. Okay. So saya nak sambung 5 lagi untuk kepercayaan karut. Kepercayaan karut tentang duit. Boleh saya sambung? Semalam saya dah share 5. Hari ni saya nak share lagi 5. So siapa nak tengok yang semalam 5 tu, pergi tengok dekat Facebook. Kita ada Facebook dia. Tim kalau boleh tolong tag, hantar link, suruh mereka pergi tengok dekat Facebook tu kalau boleh. Minta tolong tim create link, paste link supaya mereka boleh tengok sesi yang semalam. Okay, boleh? Okay. So hari ni saya nak sambung daripada 10 kepercayaan karut tentang duit. So saya sambung lagi 5. Boleh? Ready? So kalau ready, tulis itu ready. Tulis ready. Ready, tulis ready. Okay, tulis itu ready. Okay, ready Tulis itu ready.
Dan saya akan sambung balik lagi 5. Okey? Boleh? Okey, nombor 1. Nombor 6. Sekarang kita cerita nombor 6. Tulis itu nombor 6. Tulis 6. Okey, tulis 6. Okey, ready? Tulis 6. 6 sebab semalam 5. So hari ni sambung 6. Okey, nombor 6. Kepercayaan paling karut. Kepercayaan mengarut tentang duit adalah kepercayaan karut yang ke-6, tuan-tuan dan puan adalah okey. Bila pasal duit ni, tuan-tuan dan puan, anda akan ada satu situasi. Iaitu situasinya apa tau? Anda ni, bila pasal duit, anda ni jenis yang macam mana tau? Bila kepercayaan karut ni, kita pasal duit ni, kita kurang tentang dia macam ni Kita kurang beringat tentang diri kita. Duit ni kita kurang beringat tu in the sense of paling mengarut adalah bila kita cerita pasal duit, kita tak nak bersyukur. Tu kepercayaan paling mengarut. Cerita pasal duit ni dia kurang, biasanya macam ni bunyi dia macam pelik sikit tapi dia tentang syukur tau, tentang syukur. Apa maksud dia tu? Maksudnya bila cerita pasal kepercayaan mengarut pasal duit ni, ramai orang rasa macam bila cerita pasal duit dia tak nak bersyukur dengan lebih konsisten. Faham tak macam tu? Boleh faham tak benda ni? Okay, point ni dia macam berat sikit. Berat pula. Astaghfirullahaladzim. Dia berat sikit. Point ni, bila kita cerita pasal syukur ni, ramai orang dia tak nak bersyukur. Yang dia mengarutnya adalah duit ni, dia bersyukur bila duit tu banyak je. Dia tak nak bersyukur bila duit tu sikit. Faham ke faham ni? Biasa orang akan cakap kepercayaan mengarut ni, duit ni kalau duit banyak je kita bersyukur, kalau duit sikit kita tak bersyukur. Sedangkan kita kena sentiasa bersyukur. Kita kena sentiasa bersyukur yang at least kita ada duit. Ada orang tak ada duit langsung. Dan dari segi kerangka bisnes, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang dia culas sikit pasal syukur ni adalah walaupun dia macam ni anda patut bersyukur in the sense of anda ada bisnes. Banyak duit, orang luar diri dia tak nak bersyukur. Itu biasa. Tapi ada orang dia tak bersyukur juga walaupun duit dia sikit sebenarnya. Sebab apa? Maksudnya bila tengah duit sikit tu, Tuhan tengah uji kita. So that's why kita kepercayaan mengarut dia adalah jangan berhenti bersyukur. Ada orang dia bersyukur tu bila ada duit banyak je. Sedangkan bila duit tu tengah tak ada pun kena bersyukur juga. Bersyukur walaupun waktu duit tengah tak ada. Seriously. Saya seriously saya belajar benda ni. Of course tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak share lah. Boleh saya share? Richworks bukan sebab saya dah kerja 10 tahun di Richworks. Saya dah kerja 10 tahun di Richworks. Pernah juga ada Richworks ada kekangan tentang kewangan. Of course mesti ada. Dulu-dulu lah, masa mula-mula saya masuk, zaman-zaman kita masih lagi ada situasi. Of course. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur sebab walaupun tengah ada situasi, kita masih ada kepercayaan tentang daripada klien kita. Masih ada klien lagi kita nak serve. Kita masih ada lagi team untuk bekerja. So kita bersyukur. Okay, sikit ni kita bersyukur. Dan kita fikir, okay, macam mana kita nak tingkatkan lagi balance kita supaya kita akan terus bersyukur. Sentiasa bersyukur. Tak kisah result tu negatif ke positif. Sebab itu adalah ujian untuk kita. Tengok, saya tak cerita pasal nombor tapi saya cerita benda ni supaya anda faham. Jangan mengarut. Jangan ada pemikiran mengarut adalah bersyukur hanya bila duit banyak. Sedangkan masa sikit pun patut bersyukur. Itu kepercayaan paling mengarut. Boleh faham Boleh tangkap Mengarut kan? Betul tak? Siapa rasa dia dapat belajar sesuatu ni? Pasal syukur ni. Syukur ni adalah something yang sangat penting tuan-tuan dan puan, seriously. Okay, so itu nombor 6. So point nombor 7. Tulis itu 7. Tulis 7. Tulis 7. Okay. 7 ni dia paling penting pada saya. 7 ni penting. 7 ni dia melengkap banyak benda dan saya sangat suka kalau anda boleh terapkan tentang benda ni. Sebab kalau anda boleh maintain benda ni, kalau anda boleh jaga benda ni elok-elok, dia sangat-sangat akan membantu anda punya bisnes pasal duit, especially tentang pengurusan duit. Ready? Okay, nombor 7 tuan-tuan dan puan-puan adalah bila dia buat bisnes, dia punya pemahaman adalah dia buat bisnes ni, dia nak amalkan gaya hidup yang kalau boleh dia tak nak enjoy the life. Okay, kepercayaan mengarut dia adalah kalau kita buat bisnes, kita kena basically bagi apa orang kata, dahulukan orang lain berbanding diri kita. Kepercayaan mengarut. Apa maksud dia tu?
saya nak sebut pasal gaji. Tahu tak gaji tu apa? Kita ni buat bisnes, kita dahulukan gaji staff. Kita tak, kepercayaan mengarut adalah staff lagi penting. Bayar gaji staff dulu, bayar gaji kita nanti. Itu kepercayaan mengarut. Itu sangat-sangat mengarut pasal gaji ni. Nombor 7. Saya saja pilih nombor 7. Padahal ni antara benda paling penting sebenarnya. Kita punya kepercayaan adalah, yang mengarutnya adalah, tak apa, gaji staff dahulukan, gaji kita kemudian. Kita tak perlu ada gaji buat bisnes. Kalau duit ada, bisnes ada duit, itulah duit kita. Kalau bisnes tak ada duit, kita pun tak ada duit. Itu sangat-sangat mengarut. Mengarut tak? Siapa rasa dia mengarut sebenarnya? Serius? Ada tak you all ada pemahaman macam ni? Mungkin yang dah pernah pergi kelas Richard, especially pergi kelas saya, dia dah buang dah kepercayaan karut ni. Tapi di antara anda yang mungkin first time tengok saya, mungkin first time tengok live Richard, atau first time tengah tiba-tiba tertengok, kepercayaan paling mengarut tuan-tuan dan puan-puan adalah dahulukan gaji staff berbanding gaji kita. Setiap masa katanya. Really mengarut sebenarnya. Buat bisnes bantu lebih ramai orang dulu. Soalan saya, Cik Faizah, buat bisnes bantu lebih ramai orang dulu. Kenapa you buat bisnes in the first place? Kenapa buat bisnes? Siapa yang sebenarnya? Ramai orang kan, dia kata buat bisnes nak bantu orang lain. Siapa orang paling penting sebenarnya kat dunia ni? Sejujurnya, siapa orang paling penting? Nampak tak? Bukan hashtag bawah ni, kita sendiri. Kalau syarikat tak ada duit, macam mana nak bayar gaji kita? Budak nakal. Kalau tak ada duit, that's why kita kena usaha cari duit tu. That's why kita kena ada mentality gaji kita dulu. Kalau kita punya gaji tak ada, macam mana kita nak jaga tim kita? Macam mana kita nak jaga bisnes kita? That's why bila kita faham kita kena ada gaji, baru kita akan kerja lebih gigih nak dapatkan lebih banyak sales. Itu konsep dia. Itu konsep dia tentang pengurusan duit. Kita ada semangat lagi tinggi untuk kita jana lebih banyak sales supaya kita mampu bayar gaji kita setiap bulan. Of course memang betul. Awal-awal mentality mengarut ni susah nak buang. Of course kita akan dulukan dulu gaji staff. Tapi sebenarnya itulah masalah kita. Sebab kita tak rasa yang kita ni penting. Berapa ramai dekat sini dia buat bisnes dulu dia makan gaji? Berapa ramai? Berapa ramai sini buat bisnes dulu dia makan gaji? Soalan, kenapa you buat bisnes? Sebab gaji tak cukup, betul? Tapi bila you dah buat dulu you makan gaji, kemudian dia buat bisnes, tak ada gaji. So, part mana yang sebenarnya you nak buat bisnes ni? Kenapa you buat bisnes kalau macam tu? Baik you makan gaji dia. At least you makan gaji, gaji tu ada tiap-tiap bulan. Ini sekarang dah you dah berhenti makan gaji full time. You kerja penat-penat jadi bos, kena jaga staff, lalas kita sendiri pun tak ada gaji. Tak logik. Itu paling mengarut tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 7 ni sebenarnya core sebenarnya. Saya saja letak nombor 7 sebab saya suka nombor 7. Mungkin boleh agak lah. Nombor 7 ni selalu orang suka bola, dia memang suka nombor 7 ni. Lagi kalau dia sokong Manchester United yang dah tak kuat tu. Itu saya. Saya cakap diri sendiri tak apa. Seriously tuan-tuan dan puan-puan. Paling mengarut, jangan tak ada gaji. Itu benda paling mengarut. Dan paling mengarut adalah jangan serius. You nak teruskan apa? You nak dahulukan staff. Tapi seriously, bukan patut dahulukan nombor you ke? Nombor you pula, dahulukan diri you ke? Macam mana nak kira gaji sendiri? Saya ada lah tunjuk live ni, saya pernah buat. Saya ada live pasal gaji sendiri ni. Nanti saya akan keluar video juga pasal gaji sendiri ni, video pendek. Nanti saya minta tim saya keluarkan. Saya dah rekod dah. Okey, setakat ni okey Siapa rasa okey? Boleh saya teruskan? Okey. So ready? Nombor 8. Point nombor 8. Point nombor 8, 44. Point nombor 8 macam ni. Macam ni? Ni kat Facebook, ni dekat Instagram. Point nombor 8. Okay, point nombor 8 tuan-tuan dan puan-puan. Tolong ubah mentaliti ni. Ini mentaliti paling mengarut adalah kita dekat dunia ni jangan gilakan duit. Kita buat bisnes bukan semuanya pasal duit. Kita tak boleh ada gilakan pasal duit ni. Salah ni kita gilakan pasal duit ni. Ini semua kapitalis, ini semua dakyah palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat mengarut. Buat bisnes memang kena tanamkan sifat suka duit. Suka duit. Tanam sifat suka duit. Bukan pasal apa. You tanam sikap suka duit ni adalah you kena faham. Kena ada sifat yang you kena faham tentang, you kena ada pemikiran yang yes, duit ni kena ada. Kalau buat bisnes mesti ada duit.
Kalau buat bisnes mesti kena pentingkan banyak benda. Miss Asia Cleopatra, tunggu masuk kelas Tuan Nasrul. Yes, anda boleh tinggal nombor telefon biar tim kita call. Jangan gilakan duit. Actually mengarut tau. Memang kena gilakan duit. Dia bukan pasal gilakan duit tu in a sense of you gilakan duit tu sampai you tergila-gila sampai semua benda you langgar. Langgar hukum hakam, sabotage orang, tikam orang belakang. Tidak. Bila kita twist kita punya mind, kita sukakan duit, tanam sifat suka duit ni, kita buang kepercayaan mengarut, tak boleh ada sifat sukakan duit ni. Duit ni akan membantu banyak benda. Sebenarnya nombor satu top priority tuan-tuan dan puan-puan, bila anda banyak duit, banyak benda anda boleh settlekan. Especially melibatkan anda punya tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Especially, mungkin dalam ni ramai saya tengok yang Muslim seperti saya. Bila anda ada banyak duit, anda akan, kebarangkalian anda untuk jadi Muslim yang lebih baik tu ada tinggi dia juga. Ada peluang dia. Anda boleh bayar zakat lagi tinggi, anda boleh sedekah lagi tinggi, anda boleh hire lagi ramai orang. Maksudnya apa tu? Anda boleh bagi gaji kepada ramai orang, anda boleh share manfaat dengan lebih ramai orang. Tak power ke tu? Sebab anda ada duit. Dan anda boleh sponsor ramai orang, anda boleh sponsor family anda pergi umrah. Anda boleh beli, anda tak perlu tunggu beratur. Kalau anda ada banyak duit, anda tak perlu beratur untuk apa tau? Anda tak perlu beratur untuk tunggu nak pergi giliran pergi haji. Anda boleh book haji package. Senang je. Cakap, dah tak payah beratur. Tak payah nak tunggu untuk package muasasah. Terus saja book, boleh pergi haji package. Bila-bila saja boleh pergi. Faham ke tak faham ni? Gilakan duit in terms of bila banyak duit boleh bantu ramai orang. Bagus. Syuhada Nur. Pandai saya baca Jawi. Betul Cik Faizah IZH. Anda boleh tinggal nombor telefon biar tim kita call. Nak join juga Cik Mastura AB. Yes. Ni saya tunjuklah lagi. Kejap lagi saya tunjuk apa kelas yang saya ada. Saya just bagi tahu je. You all datang ke tak datang itu saya okey. Saya just nak pastikan you all kaya je. Tu niat dia. Ada banyak duit lah. Senang nak uruskan banyak benda. Okay. So itu point nombor 8. So point nombor 9 tuan-tuan dan puan-puan. Tulis situ 9. Tulis 9. Tulis 9 banyak-banyak. Tinggal sikit lagi. Tinggal 2 lagi. Point nombor 9. Pasal duit Kepercayaan mengarut pasal duit yang seterusnya adalah yang paling mengarut saya rasa. Yang saya rasa tidak masuk akal. Yang saya rasa pasal ramai orang dia rasa benda pasal duit ni dia basically tak boleh buat. Okay. Yang paling mengarut adalah anda tiada keyakinan diri untuk urus duit secara bijak. Sebab tak yakin. Sebab saya dulu belajar tak pandai Tuan Nasrul. Saya dulu Tuan Nasrul belajar tak habis SPM. Dapat 8E katanya. Ataupun 9F. Saya ni bukan dari keturunan yang pandai matematik. Saya tengok kalkulator je saya allergic. Itu paling mengarut tuan-tuan dan puan. Kepercayaan paling mengarut adalah anda tiada keyakinan diri. Buang sifat ni lah. Yang tak yakin ni semua buang lah. Semua orang ada keyakinan diri untuk urus duit. Kenapa saya boleh bercakap secara live ni? Adakah saya ni sebenarnya dah dilahir-lahirkan memang boleh bercakap macam ni? Siap dekat 2 channel serentak, dekat FB dan dekat Instagram. Adakah saya ni memang dilahirkan lepas grad tu? Saya belajar saya belajar degree accountancy. Ijazah sarjana muda perakaunan. Sekarang saya tengah continue saya punya ACCA, accountant bertauliah level international. Tapi untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak share lah. Dalam silibus saya tak ada langsung silibus belajar cakap live ni, belajar tentang marketing, belajar tentang sales, tak ada. Nehi. Saya dalam saya punya pembelajaran saya diajar macam mana nak tekan kalkulator je. Dengan baca buku tentang finance, itu saja. Kalau nak kata pasal keyakinan diri, saya ni patut keyakinan ni saya level tengah. Nak jadi seorang yang confident dan influencer, nak jadi seorang yang confident dan jadi influencer, senang je. Tingkatkan keyakinan diri. Dan salah satu caranya adalah, macam saya tak ada keyakinan sebenarnya nak bercakap dengan you nak pasal marketing. Macam mana saya tingkatkan keyakinan saya? Saya belajar. Saya tengok Dr. Azizan, saya tengok orang lain live yang lebih influencer. Saya belajar, saya train, saya buat je. Saya ubah, saya improve. So itu cara saya
tingkatkan kemahiran saya, tingkatkan keyakinan saya. So you all macam mana nak tingkatkan keyakinan you all? Macam mana nak tingkatkan keyakinan bila you nak pandai tentang urus duit ni? Of course, kena start disiplin lah. Jaga, jangan buang sifat boros tu, nol farah ain. Boros tu ketepikan. Dan cara nak buang semua benda ni, benda satu yang paling penting adalah, selain daripada nombor satu memang disiplin. Kedua, kawal emosi. Pasal duit, kena kawal emosi. Pengurusan duit, nombor satu disiplin. Kedua, kawal emosi. Saya ada sebut pun kepandai pasal matematik tekan kalkulator. Belum lagi. Nombor tiga, cari ilmu. Belajar dengan orang yang betul. Belajar dengan ada result. Belajar dengan orang yang pakar. Belajar dengan orang yang ada tauliah perakaunan macam saya. Sekejap, mana buku saya? Mana buku finance saya ni? Sekejap. Mana tah buku ni? Yes. Sekejap saya tunjuk sekejap ni buku saya ni. Ini buku saya ni, MIA kat bawah ni. Ni. Dia terbalik sikit, sorry. Biasa bagi talk pada 100 orang tapi tak ada confident buat live. Jangan risau, buat je. So belajar dengan saya, belajar dengan kami di Richworks lah. Basically yang ada kepakaran ni. Itu yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Of course kena tingkatkan keyakinan lah. Kepercayaan mengarut adalah tak ada siapa tak boleh belajar pasal duit. Paling mengarut. Sebenarnya semua orang boleh belajar bagaimana nak urus duit. Anda hanya kena ada 3 benda tadi. Saya repeat balik. Disiplin. Anda kena ada, boleh pandai kawal emosi. Anda kena ada ilmu. Dan ini akan tingkatkan keyakinan anda. Okay? So itu point nombor 9. Dan last, point ke-10. Ambil tangan ni macam ni. Point ke-10. Okay, point nombor 10. Yang paling penting. Bila kita pasal urus duit. Tolong. Yang paling mengarut, jangan takut nak jadi kaya. Jangan takut nak jadi kaya, tuan-tuan dan puan-puan. Point nombor 10, jangan takut nak jadi kaya. Nombor 10, buat bisnes memang kena kaya. Tadi cerita tanam duit. So kaya ni maksudnya apa? Jangan ada perasaan anda nak letakkan anda punya impian tu kecil. Jangan letak impian kecil. Matlamat tu biar besar. Biar buat bisnes memang nak jadi kaya. Memang kena buat bisnes nak jadi kaya. Big Y tu kena besar. Apa maksud big Y tu? Kenapa anda buat bisnes in the first place? Dulu anda makan gaji. So sekarang kenapa anda kena buat bisnes? Sebab anda nak ubah tahap hidup family. Nak betulkan tahap kewangan keluarga. So kenapa? Macam mana cara nak buat tu? Kenalah kaya. Letak impian besar. Impian biar besar, tak ada isu. Matlamat tu biar besar. Cuma berbezanya adalah tuan-tuan dan puan-puan, masalah dia adalah ramai orang ada matlamat dan impian yang besar, tapi mereka tak ada tindakan. So you janganlah jadi macam orang lain. Kenalah ada tindakan. Itu paling mengarut sekali. Mengarutnya adalah tak berani nak tetapkan matlamat yang besar. Itu mengarut yang paling nombor 10. Anda paling takut nak tetapkan matlamat paling besar. Benda betul yang kami nampak yang saya sendiri personally nampak. Dengan of course saya nampak dengan saya punya co-founder, saya punya founder Dr. Azizan Osman, bos saya. Tapi sebab doktor mungkin level lain lah, susah lah kita nak relate. Yang saya nampak dengan Titan, dengan Spire, yang saya nampak yang berjaya daripada zero daripada kosong, daripada ada banyak hutang, boleh capai jutaan sales, boleh capai jutaan balance dalam account bank dia, adalah mereka ada matlamat, impian dan big Y yang besar. Mereka berani untuk bermimpi, berani untuk ada impian. Tapi mereka gabung impian yang tinggi tu, lebih daripada skrin ni, dengan kuasa tindakan yang padu. Nampak Okay, saya tunjuk balik Ini, bayangkan ini impian. Mungkin sekarang anda tengah tengok live ni, impian anda mungkin tak cukup tinggi. So anda buat setting impian besar bersama dengan kuasa tindakan. Apa anda buat? Buat macam tu. Nampak tu? Bunyi dia kuat tak? Saya pun sakit tangan. Macam tu. So, ini kuasa tindakan. Kalau anda tangan kanan macam saya, kanan dah ni. Kalau ini tangan kiri, impian dia, pak. Macam Puan Nora, saya nak husband retire. Itulah biggest wish saya. Nak pergi haji sebelum umur 43. Saya doakan, amin. Puan Nora, terima kasih di Facebook. Kita doakan impian dia.
Saya kenal husband Puan Nora ni. Sangat kenal. Husband dia bekerja untuk satu tugasan yang sangat mencabar. Jauh di perantauan katanya. So nampak tak kuasa tindakan tu macam mana? So itu je. Impian campur kuasa tindakan, result padu. Terima kasih Cik Zack Milo. Great ideas never happen without imagination. Yes, betul. Tapi imajinasi tak jadi kalau tak ada tindakan. So of course tuan-tuan dan puan, tolong gabungkan dengan kuasa tindakan. Nak settle hutang, tak nak berhutang. Yes. Tulis apa saja. Mungkin anda yang pernah pergi nak ubah hidup, anda dah tulis 101 impian tu. So tengok balik 101 impian tu, apa yang anda dah capai, apa yang anda belum capai. Tulis. Tulis, tahu tak tulis? Bukan type tulis. Tulis adalah benda yang paling bagus sekali, bukan type. Contoh arwah abam. Tu kita cerita pasal arwah abam lah. Abam Boce, dia kata bila dapat banyak duit dan banyak benda, betul arwah buat dengan duit tersebut. Amazing sangat. Yes. Terima kasih Cik Raja Maimunah. Ada banyak kisah baik lah kita dengar daripada arwah Abang Boce. Tuan Said nama dia. Nama dia Said something lah. Saya pun tak ingat nama penuh dia. So Alhamdulillah, bila dia beri manfaat kepada banyak orang, dia ada cerita pasal duit. Yes, saya pernah tengok posting dia. Dan Alhamdulillah, semoga roh beliau ditempatkan bersama mereka-mereka yang soleh. Okay. Cerita benda lain pula ni. Sebab pula. Okay, tak apa. So, dapat tak 10 kepercayaan mengarut ni? Hari ni saya share 5, semalam saya share 5. Anda boleh tengok yang semalam punya sharing. Yes, nama dia Syed Mokhtar. Terima kasih Tuan Muhammad Ashraf. Okay, siapa yang dapat sesuatu hari ni, angkat tangan, say I. Okay, siapa rasa bagus dapat tengok live percuma ni dengan Richworks? Siapa rasa macam seronok dapat belajar sesuatu? Betul? Siapa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah ada beberapa benda. Okay, boleh? Nombor 1, saya nak anda bantu saya. Nombor 1, saya sebenarnya bukan live di Kopi Panas ni saja. Saya ada live dari satu sesi. Nama sesi saya Bangun. Bangun. Tu trademark saya. Siapa yang pergi kelas saya, dia akan tahu saya suka kejutkan orang dengan sesi bangun ni. Bangun ni adalah saya punya trademark sebab dalam kelas saya ajar ni, EFP ni. EFP ni saya ajar ada buku ni 300 muka surat. Saya ajar 9 topik, tuan-tuan dan puan-puan. Tu nampak tu 9. So apa saya buat adalah 9 topik ni adalah topik yang sangat bukan senang nak ajar. Kalau you pergi belajar dekat belajar dekat universiti kan, ada topik-topik yang akan buat anda tidur lah ni. Konsep dia adalah tidur. Belajar topik tidur dengan saya. That's why saya cakap dengan orang sebelah, bangun. Saya cakap dengan orang sebelah, bangun. Saya kejutkan orang sebelah. Maksudnya saya kejutkan orang dalam kelas saya dengan trademark saya bangun. So setiap pagi saya ada si bangun di Facebook. Facebook. Saya ada buat sesi bangun di Facebook. Saya punya sesi bangun ni bermula pukul 9 pagi di grup Facebook. Facebook Nak Urus Bisnes. Anda boleh join grup Facebook. Dekat Instagram saya tak ada. Instagram saya buat petang je. Ada grup Nak Urus Bisnes ni. Anda join Facebook grup tu. Nak belajar pasal nak urus duit dengan lebih detail. Costing, taxation, saya live dekat grup tu. Anda boleh masuk grup tu dengan klik www.nakurusbusiness.com/group. www.nakurusbusiness.com/group. Nanti tim saya akan share dia punya link. Dia bila anda type tu, dia bunyi dia macam nak kurus bisnes. Bukan. Kita tak nak bisnes kita kurus. Kita nak bisnes kita banyak duit. Gemuk sikit. So, mungkin bunyi dia nak kurus bisnes. Tapi sebenarnya nakurusbusiness.com/group. Anda join group tu setiap pagi. Saya bangunkan orang pukul 9 pagi. Terima kasih Cik Iqmah. Rajin dia post. nakurusbusiness.com/group. Terima kasih Cik Iqmah. Ni student yang power ni sebenarnya. Bagus dia. Dia jual otak-otak. Bukan biasa-biasa otak-otak dia. Saya tak pergi lagi kedai dia. Nanti saya pergi. InsyaAllah. Jemputlah saya, Cik Iqmah. Saya nak rasa juga. Okey. So, itu nombor 1 saya nak anda bantu saya. Nombor 2. Okey. Saya cakap tadi saya ada kelas EFP. Saya juga ada kelas pasal cash flow dengan costing. Saya just nak tunjuk je. Sebab ada ramai yang first time belajar dengan saya. Ni costing. Ini cash flow. Ini costing. Ni workbook saya. So, saya buat kelas. Saya buat kelas ni sebab doktor suruh buat. Sebab saya dah kerja dengan Richworks tahun ke-10 ni. Dia kata, kau buatlah kelas ni, dia kata. Sebab kau memang tahu apa yang kau buat. Sebab satu, sebab saya adalah chartered accountant bertauliah. Kedua, saya memang practitioner. Saya memang tahu apa saya buat. Saya ajar benda yang saya buat. Dan benda ni saya buat di Richworks. Saya antara 3
Tim pertama lah yang pengurusan duit cash flow, duit ritual ni. Sampai sekarang saya masih manage, cuma saya tak manage secara micro, saya manage secara macro saja. Okey, nak belajar cash flow. Okey, apa caranya nak belajar semua kelas-kelas ni? Anda tinggal nombor telefon dekat tim kita. Tinggal nombor telefon sekarang. Ataupun anda DM, PM tim kami, tinggal nombor telefon. Tinggal nombor telefon. Atau kalau anda malu nak tinggal nombor telefon, ada 3 cara. Satu, tinggal je nombor telefon kat sini, kat ruangan komen, biar tim kita call. Itu satu. Kedua, anda boleh PM, DM tim kami, biar tim kita call juga. Ketiga, anda tulis je nak belajar. Ataupun nak duit. Tulis itu nak duit. Dan tim kita akan PM, DM you untuk bantu you macam mana nak buat nak buat duit ni. Terima kasih Cik Suci Humaira. Nak belajar cash flow. Yes, Juni Beauty. Bunyi cash flow ni macam poyo sikit lah. Saya suka cerita pasal duit je. Nak belajar duit. Nak belajar urus duit. Nak belajar simpan duit. Nak belajar kaya lah kesimpulannya. Tak guna kalau sales juta-juta tapi tak pandai urus duit. Ada orang sales dia 1 juta. Bangga dia cakap sales dia 1 juta. Tapi masalahnya apa? Dia punya cost 1.2 juta. So, cakap orang sebelah. Kau rasa? Cakap orang sebelah. Apa? Jerry suka cakap sekarang ni. Tuan Haji Jerry, co-founder kami dekat Ricuit, dia suka cakap apa? Suka sangat dia. Dia suka. Best belajar pasal duit. Yes. Itulah best belajar pasal duit. Best juga belajar dengan saya. Saya ajar macam mana nak tekan kalkulator, tuan-tuan dan puan-puan. Tekan kalkulator pun ada skill Bukan suka-suka hati je tekan kalkulator ni. Okey? Boleh? Terima kasih kepada anda yang tinggalkan nombor telefon. Biar tim kita call segera. Dan tim kita akan cakap lah kelas apa yang sesuai untuk anda hadir. Kita tak akan paksa anda datang semua kelas. Kita just pastikan anda hadir kelas je. Boleh? Apasal Akil tak handsome ni, ada nama Akil tak handsome ni? Ya Allah. Terima kasih Tuan Hafizi nak duit. Tim tolong respon. Mereka yang tinggal nombor telefon semua ni. Call mereka. Tanya mereka apa kita boleh bantu. Kami nak bantu anda di Ricuit, tuan-tuan dan puan-puan. Kami ikhlas nak bantu anda. Seriously. Of course, keikhlasan kami adalah komitmen dia. Tapi niat kami adalah lebih kepada nak support anda. Nak pastikan anda boleh buat sesuatu dengan hidup anda dan especially dengan bisnes anda. Ramai orang buat bisnes dah lama, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia tak nampak duit tu. Itu benda yang paling takut. That's why hari ni saya share tentang kepercayaan mengarut tu. Especially bila kita buat bisnes, kita takut. Kita merasa mengarut yang kita ada rasa bersalah. Tahu tak benda paling tak apa-apa? Boleh saya share last tak? Satu lagi, boleh tak? Paling mengarut antara semua kemengarutan ni adalah, yang saya dah highlight semalam juga dan hari ni, yang paling mengarut adalah orang dia kata dia buat bisnes, dia rasa bersalah dia suka duit. Dia rasa bersalah kalau buat bisnes kena jadi kaya. Itu benda paling mengarut, tuan-tuan dan puan-puan. Buat bisnes memang kena kaya. Rasulullah sendiri pun menggalakkan anda untuk kaya kalau buat bisnes. Sebab apa? Kalau anda kaya lagi banyak, anda boleh beri manfaat kepada orang lain. Lagi banyak sedekah, lagi banyak zakat, lagi ramai orang kaya, lagi banyak boleh bantu orang lain sekeliling anda. So tolong jangan mengarut sangat. Tolong jangan buat bisnes kata rasa bersalah untuk suka duit. Tak perlu rasa bersalah. Jangan berserah. Berubahlah. Itu jawapan dia. Okey? Aku tak handsome tapi aku nak kaya. Tak apa. Kalau tak handsome, dah kaya pun boleh jadi handsome. Boleh adjust. Thailand pun ada. Gurau Tuan Asyaf. Gurau. Gurau pun tak boleh. Jangan macam-macam. Okay? So thank you very much kerana menonton dari mula sampai habis. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Mungkin esok saya try untuk pergi lokasi lain. Dah macam boring lah view ni. Saya nak pergi tempat lain pula. Mungkin live esok petang. So kalau anda nak tengok saya live pagi, sesi bangun, kejutkan diri sendiri. Masuk grup Nak Urus Bisnes di Facebook. Nanti kita akan share. Okay? Boleh? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton dari mula sampai habis. Take care. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Hari dan waktu yang sama. Jaga diri. Jaga bisnes anda. Dan jaga duit anda. Sebab duit ni kalau tak dijaga, dia lari. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Take care. Assalamualaikum.